Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masuk ke juzuk seterusnya iaitu juzuk 14. Pertama, sebelum saya masuk ke juzuk ini, saya nak beritahu tuan-tuan, saya minta maaf. Ada sedikit kesilapan pada juzuk yang saya sebut pada juzuk 13 sebelum ini. Saya menyebut kepada tuan-tuan juzuk 13 dan 14 tu menggabungkan surah Yusuf. Kesilapan saya dekat situ, sebenarnya yang menggabungkan surah Yusuf adalah 12 dan 13. Manakala juzuk 13 adalah perakhiran surah Yusuf, dan saya bercakap tentang ulul albab kerana itu berada di hujung surah Yusuf. Kemudian saya juga bercakap tentang juzuk 14 yang sebenarnya yang saya maksudkan adalah juzuk 13. Masuk ke juzuk 14, kita akan mengenali surah yang baru, iaitu surah Al-Hijr. Di mana surah ini adalah surah yang sangat-sangat-sangat besar impaknya kepada kita kerana ia adalah lanjutan daripada tiga surah sebelumnya, iaitu surah Yusuf, kemudian surah Ar-Ra'd, kemudian surah Ibrahim, kemudian masuklah kepada kita surah Al-Hijr. Ini penting untuk kita faham. Okay. Kemudian surah Al-Hijr ni maksud asalnya adalah batu-batu. Tapi ia adalah satu nama yang disandarkan kepada negeri kaum Samud. Kerana cerita dalam ini nanti kita akan belajar tentang bagaimanakah kaum Samud yang mengkufuri Allah. Cerita-cerita yang kita selalu dengar. Cuma saya nak fokus dekat juzuk 14 ni. Sebab saya jumpa satu ayat yang saya rasa pada pandangan saya, dia merupakan satu core idea kepada keseluruhan juzuk. Ayat itu adalah ayat 49 juz surah Al-Hijr, iaitu nabi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Simple je ayat dia. Khabarkan kepada hamba-Ku tentang aku, kata Allah Ta'ala. Aku apa? Aku yang ghafur, aku yang maha mengampuni, dan juga aku yang maha mencintai. Bila Allah sebut ayat ni, sebab dalam cerita surah Al-Hijr ni, kita akan mendengar cerita tentang iblis, kita akan mendengar cerita tentang kaum Samud, kita akan mendengar cerita tentang kaum-kaum yang mengkufuri Allah. Secara tak langsung, kalau kita tidak berjaya untuk mendapat ulul albab, maksudnya kita mendapatkan the essence of things, berkemungkinan besar kita akan gagal untuk faham apakah makna di sebalik tragedi dan juga bala yang Allah bagi kepada mereka, iaitu kepada kaum Samud. Sehingga kan kadang-kadang kita menyangka bahawa, yalah, betul lah, dunia ni memang orang memang jahat lah dekat dunia ni. Kita menyangka begitu. Kita menyangka bahawa ramai orang kufur dekat Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang kufur dekat Allah Ta'ala ni habislah dia. Dia akan kena bala, dia akan kena bencana. Kita menyangka yang sebegitu. Tapi bila kita tengok balik cara Allah gambarkan sifat dan juga treatment yang Allah nak bagi kepada kita, seandainya kita memilih untuk patah balik, pergi ke belakang, bertaubat. Allah sebut satu ayat yang sangat penting untuk kita hadap, iaitu nabi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Maksud dia simple je tuan-tuan. Maksud dia, khabarkanlah kepada hamba-hambaku. Allah tak pernah guna perkataan yang sebegini bentuk ni dalam ayat yang lain dan surah yang lain. Saya jumpa satu ayat ni yang maksud dia mungkin ada dekat tempat lain, tapi cara ayat ini ditulis dan disebutkan sangat berbeza daripada tempat-tempat yang lain. It's very unique and very, very, very exclusive. Allah tak pernah kata nabi' ni dekat tempat yang lain yang merujuk kepada Anal Ghafurur Rahim. Hanya pada surah ini. Allah kata nabi' ibadi. Dalam ayat lain, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, kan? Tolong sampaikan kepada hamba-Ku yang mana mereka telah putus asa. Kemudian Allah sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Banyak ayat-ayat yang lain yang mungkin maksudnya sama, tapi pengolahan dan juga cara ayat itu disampaikan kepada kita itu berbeza. Ayat ini berbeza. Allah kata nabi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan, perkataan nabah datang daripada perkataan nabi yang kita sebut tu. Sebab tu nabi ni maksud asalnya adalah mengkhabarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Allah kata khabarkan. Boleh saja Allah tak sebut perkataan nabi ni. Allah kata kul ya ibadi ke, kul li ibadi ke, katakanlah kepada hamba-Ku ke, ataupun ibadi je. Boleh saja Allah remove perkataan ni dan ia disampaikan kepada kita kerana kenyataannya adalah untuk kita. Tapi bila Allah kata nabi', pada waktu itulah kita tidak lagi hanya sekadar mendapat satu pemberitahuan. Tapi pemberitahuan itu telah berubah menjadi satu surat dan juga satu pengkhususan dan juga satu ungkapan dan juga satu ucapan yang bermakna hanya untuk kita. Dia bukan lagi satu kenyataan yang kita dengar dekat lewat kaca TV, dekat radio, dekat tempat yang lain.
Tapi dia berubah menjadi satu surat yang disampaikan hanya untuk kita. Satu khabar yang eksklusif hanya untuk kita. Mungkin kita pernah membaca satu kenyataan dekat papan iklan tentang Tuhan yang Maha Pemurah. Tapi kita tak pernah diberitahu, wahai Faiz, kamu tahukah ada Tuhan yang sangat Maha Pemurah? Kita tak pernah diberitahu se-eksklusif itu. Dan tiba-tiba dalam ayat ini Allah bagi tahu kita, khabarkan kepada siapa? Kepada hamba. Siapakah hamba Allah Ta'ala? Hamba Allah Ta'ala adalah hamba yang dia merasakan bahawa dia melakukan banyak dosa, tapi dia teringin nak teruskan hidup, dia teringin nak ubah, dia teringin nak jadi hamba yang bermakna dan juga hamba yang beriman. Khabarkan kepada hamba-hambaku yang ini, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku, ana. Ada 2 kali pengulangan perkataan ani dan juga ana. Maksudnya sama, tuan-tuan. Sesungguhnya aku dan aku lagi sekali. Patutnya Annil Ghafurur Rahim. Sepatutnya begitu sahaja. Ayatnya boleh dimudah fahami begitu sahaja. Aku ni sesungguhnya Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, lagi Maha Mencintai. Tapi tak, Allah kata Anni Anal Ghafurur Rahim. Sesungguhnya aku inilah yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kenapa Allah sebut 2 kali? Dalam bahasa Arab kita belajar at-takrir bermakna tanbih. Pengulangan itu bermaksud penegasan. Dan bila Allah ulang 2 kali perkataan tersebut, walaupun maksudnya sama, Allah merujuk, Allah nak kita tolong dengar betul-betul, tolong bagi perhatian. Yang ini adalah satu ayat yang sangat penting untuk kamu faham dan untuk kamu rasai. Tuhan, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ni, tu ayat dia macam itulah lebih kurang. Sesungguhnya aku ni, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan kita bolehlah pecahkan. Ani yang pertama merujuk kepada Al-Ghafur. Ana yang kedua merujuk kepada Rahim. Sebab itu Ani yang pertama, Ani Anal Ghafurur Rahim. Ani itu kita baca panjang. Sebab bila kita menyebut Tuhan yang Maha Mengampun, selalunya kita akan bayar banyaknya dosa dan juga kesilapan kita. Kita akan reflect balik. Panjang perjalanan hidup kita. Dan sepanjang perjalanan hidup kita tu kita telah melakukan banyak dosa. Tapi Allah Ta'ala kata Allah Maha mengampunkan semua dosa kita. Lepas tu Allah kata Ana Al-Ghafurur Rahim. Tuhan itu, aku, kata Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha mencintai. Tentu tak semua orang yang kita buat salah dekat dia dan dia maafkan kita, tapi dia boleh sayang kita balik tau. Tentu kita buat salah kat someone, dia mungkin maafkan kita. Ataupun orang buat salah kat kita, kita mungkin boleh maafkan dia. Tapi untuk sayang dia balik, macam mana kita pernah sayang dia, tak semudah itu. Bahkan mustahil. Kerana kita sedang mengingat dia sebagai satu watak yang sangat besar impaknya kepada kita. Orang yang buat salah dekat kita, walaupun dia minta maaf macam mana sekalipun kesilapannya, kita mungkin boleh maafkan. Tapi untuk sayang balik, macam mana kita pernah sayang. Tapi Tuhan kata, aku adalah Tuhan yang bukan sekadar memaafkan. Kau buat banyak macam mana sekalipun dosa, kau buat besar macam mana sekalipun dosa, aku adalah Tuhan yang bukan hanya sekadar memaafkan. Aku adalah Tuhan yang akan sayang kau balik macam mana kau pernah dapat dulu. Dan aku sebenarnya tak pernah berhenti bersayang kau. It's different level, tuan-tuan. Memaafkan dan juga mencintai dalam masa yang sama adalah satu gabungan yang tidak akan ada dekat manusia, tidak akan ada dekat makhluk. Kita pernah membacanya dekat tempat, banyak tempat. Tuan-tuan akan jumpa lah Ghafurur Rahim dekat banyak tempat. Tapi percayalah tuan-tuan, walaupun sekerap apa pun kita baca dia, walaupun secepat dan juga semudah apa pun kita membacanya, sefaham apa pun kita, tapi gabungan 2 sikap ini tak akan pernah ada dekat manusia. Tuhan yang mencintai dan Tuhan yang memaafkan tak akan pernah ada dekat manusia. Orang yang kita sayang buat salah dekat kita, barangkali kita hanya boleh memaafkan. Tapi untuk mencintai, seperti mana kita pernah buat satu ketika dahulu, tidak. Sebab kesilapan seseorang itu, walaupun dia telah berubah, tetap adalah luka yang masih lagi berdarah di hati kita. Itu yang kita nak belajar daripada surah ini. Dan surah ini, kerasnya dosa kita itu bagaikan al-hij, bagaikan batu. Tapi Allah kata, Anal Ghafurur Rahim. Allah tetap mengampuni kita. Kadang-kadang sikap kita, perangai kita yang kita nak berubah ni bagaikan batu. Kerah. Perangai kita kerah, pandang barang kita kerah. Reaction kita ni kadang-kadang, ya Allah, jadi orang yang sangat react. Kerah perangai kita ni, susah nak diubah. Tapi don't worry, kalau kita patah balik dekat Allah Ta'ala, Allah kata, Inni Anal Ghafurur Rahim. Jangan risau. Allah Maha mengampunkan dan Maha mencintai kita balik. Nobody can give this equally right to us. Nobody can give the love and the
forgiveness at the same time, at the same level. Nobody, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.